Ya betul. Okey. Nama saya Ahmad Adib bin Nordin. Saya belajar di UIM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Paguh, Johor. Saya berasal daripada negeri, mak ayah saya asal Kelantan, tapi saya lahir di Kuala Terengganu, negeri Terengganu. Manakala saya dah duduk 14 tahun di negeri Pahang, Kuantan, Pahang. So saya pantai timur lah senang ceritanya. Tapi saya pernah duduk Sarawak. So macam saya mengkagumi orang-orang Sarawak sebab saya pernah bersama dengan mereka juga. So boleh saya dengar tak daripada saya nak perkenalan sikit dengan Jonas? Boleh tak? Okey, boleh. Baiklah. Okay, nama saya ialah Jonas Musa Naksani. Okay. Saya berumur 19 tahun dan sekarang saya melanjutkan pengajian di IPG Tuan On dan saya merupakan pelajar berbangsa Sarawak tapi saya lahir di Johor. Kiranya mak ayah saya datang sini untuk bekerja dan saya pun lahir di sini dan menjadi rakyat Johor. Tapi pada masa yang sama saya masih lagi menerima saya punya bangsa. Kiranya itu saya punya jati diri. Macam tu. Selamatkan diri saya. Faham, faham, faham. So Jonas Sarawak, boleh saya tahu suku kaum ke, suku kaum apa? Oh, Iban ke? saya merupakan suku kaum Iban. Iban. Ya. Mantap, mantap. Alright, so hari ni, okay, Alhamdulillah. Terima kasih Jonas untuk pengenalan demikian. Baiklah, untuk petang ini, kita punya perjumpaan ataupun kita punya rakaman pada petang ini berkisarkan berkenaan dengan satu assignment kami yang bertajuk Virtual Dakwah to Not Yet Muslim. And then ia berkenaan dengan tujuan dialog kita tadi itulah untuk saya mendengar daripada pihak Jonas, pandangan Jonas berkenaan dengan morality ataupun ethics daripada sudut agama Jonas. Ini agama Kristian kan kalau saya tidak silap. Ya, ya betul. Okay. So saya persilakan kepada Jonas untuk memberikan sudut pandang Jonas, apakah itu morality daripada sudut agama Kristian. Dipersilakan Jonas. Baiklah. Seperti yang kita tahu, setiap rumpun agama, tak kisahlah agama Kristian, agama Islam, agama Buddha ataupun agama Hindu, mengajar tentang aspek moral. Okey, seperti dalam konteks umum kita mengetahui bahawa moral itu merupakan tingkah laku ataupun adab yang kita tunjuk kepada masyarakat sekeliling, daripada contohnya dari segi pemakaian, pelakuan, tutur kata bahasa dan juga bagaimana kita merespon terhadap benda lain. Dan dari segi agama saya, Kristian, dalam Kristian ni moral ni amat dititik beratkan kerana kami diajar untuk menghormati bangsa yang lain walaupun berbeza agama, tapi kami masih menerima pendapat mereka dan daripada penerimaan tersebut kita dapat melihat supaya tidak ada pergaduhan. Okay. Agama saya moral. Okay. Moral ini penting kerana mengapa? Bagi agama saya pentingnya ia menunjukkan keakhlak dan tahap akhlak seseorang itu. Okay. Maknanya apabila kita menjadi akhlak, kita menjadi contoh. Jadi kita menunjukkan kepada agama lain bahawa agama Kristian pun mempunyai akhlak yang tinggi sama macam yang lain. Jadinya agama Kristian ni pun bukan boleh dipandang macam kurang adab macam tu. Tapi sebab kita diajar oleh agama untuk bertingkah laku dengan sopan. Seterusnya, kami juga diajar untuk mematuhi. Okay. Dalam agama Kristian kami diterangkan dengan 10 perintah Tuhan. Okay. Yang pertama, jangan bersaksi palsu. Maknanya kita tidak boleh, contohlah macam kalau macam adik bersaksi palsu. Contohnya adik menceritakan perkara yang tidak tepat, tidak sahih. Okay. Itu dikira salah satu dosa. Okay. Yang kedua, kita tidak boleh mencuri. Yang ketiga, kita tidak boleh berzina. Seperti yang kita tahu, setiap agama pun melarang perbuatan berzina tersebut kerana itu satu buah perbuatan yang keji. Okay. Yang keempat, dilarang bersaksi palsu atas nama Tuhan. Contohlah, kalau saya bersumpah, saya bersumpah atas nama Tuhan saya, itu dilarang kerana dia macam kita memperlekehkan kekuasaan Tuhan. Kita dengan sewenang-wenangnya menggunakan nama Tuhan secara sedemikian. Okay. Yang
kelima, bila yang macam kita cemburu dekat harta orang lain. Contohlah macam adik ada iPhone, betul tak? Contohlah adik ada iPhone. Okay, saya tak ada iPhone. Jadi saya menginginkan adik untuk aku pun nak ada iPhone macam adik. Jadi kita tak boleh. Itu pun dikira berdosa. Maknanya kita berasa iri hati dengan kesenangan orang lain. Okay. Yang ke okay. Yang keenam, tidak boleh suka macam kita tak boleh ada perasaan dekat bini orang lain. Okay, contoh kalau kita letak posisi kita dekat bahagian wanita, kita tak boleh suka dekat suami. Maknanya kita tak boleh suka pasangan orang lain. Okay. Lepas tu ada lagi beberapa tiga tu, okay, saya tu agak lupa lah sikit. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, memang agak menarik saya mendengar penjelasan daripada sudut Jonas. Kemudian terima kasih Jonas. Kemudian saya nak sampaikan pula kalau daripada sudut agama kami, actually ethics itu, konsep etika seperti mana Jonas nyatakan juga tadi, pasal moral, pasal tingkah laku. Tapi nya daripada sudut Islam, akhlak ataupun ethics itu iaitu akhlak, dia berkaitan dengan berkaitan dengan ciptaan. Okey, seperti mana kita dengar dalam bahasa Melayu ada istilah makhluk. Okey, jadi kita kan makhluk. And then makhluk tersebut nak katanya apa? Akhlak dan juga peribadi itu dia saling melengkapi dan juga saling mencerminkan salah satu. Mencerminkan kedua-duanya lah. Oleh yang demikian, penting kita tahu dalam Islam, pembersihan dalaman itu menampilkan apa yang berada di luar. Okey, itu yang Islam tampilkan. Kemudian selain daripada itu juga, ia dalam bentuk ethics di sisi ataupun ethics dia ada dua jenis. Yang pertama sekali lapangan ataupun bidang dalam bidang sains. Okey, kita biasa dengar. Dan juga yang kedua values ataupun rules of conduct, iaitu morality ataupun kita katakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan lah, yang setiap agama juga ada dan setiap agama juga menyuruh ataupun menggalakkan kepada akhlak yang baik tersebut. Cumanya sebab ia akan kembali semula kepada konteks akhlak itu, kita katakan ianya berfungsi supaya membersihkan diri dan juga supaya memberi manfaat dan mengelakkan mudarat kepada orang lain. Okey, so itu sedikit sebanyak sebab saya nak ringkaskan daripada sudut Islam. Kemudian kalau Jonas tidak kisah, saya mahu kongsikan 3 contoh senario ataupun contoh yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan ethics. Sebab kita faham ethics ni macam hanya konsep akhlak yang biasa kita dengar. Tapi dalam Quran, yang pertama seperti yang kita biasa dengar tentang berbuat baik pada orang lain, seperti mana yang ada dalam surah An-Nisa ayat ke-36, surah yang ke-3, surah yang keempat daripada permulaan Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, ini keempat. Ini kita kena berbuat baik pada orang lain. Sama ada parents, kawan-kawan, kenalan baru, kenalan lama, sahabat-sahabat yang daripada pelbagai benua, agama dan juga ras keturunan. Itu yang pertama. Yang keduanya, akhlak dalam Islam juga. Di samping ia undang-undang, tapi ia juga satu bentuk akhlak, iaitu Islam melarang untuk seseorang insan sama ada dia seorang insan daripada memakan rasuah dan juga memberi rasuah. Ia juga satu suruhan dan juga satu etika yang sangat penting. Tak kisah ia berbangsa Melayu ke, berbangsa Eropah ke, berbangsa Rusia ke, apa-apa sekalipun, ketika mana ia masuk sebagai Islam, ia mengaku sebagai Islam, akhlak, etika dalam Islam mengatakan melarang untuk kami mengambil dan juga memberikan rasuah seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan yang ketiga, etika yang ketiga yang saya ingin kongsikan pada Jonas untuk petang ini, iaitu jangan saling membunuh. Seperti mana dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa yang ketiga menyatakan dalam surah ayat yang kedua, ayat 92, jangan saling membunuh antara manusia. Memang kita katakan ianya satu perkara yang besar, tapi ia satu bentuk etika, akhlak yang kita jangan saling berbunuhan sesama sendiri, bahkan kita perlu hidup dalam keamanan dan juga menjaga hak selagi mana mereka tidak membunuh ataupun tidak mengganggu hak-hak yang boleh menjatuhkan ataupun boleh menghilangkan hak-hak mereka sebagai seorang Muslim ataupun seorang yang darahnya haram. Sebab actually bila masuk Islam, so saya rasa itu sahaja ataupun sedikit ringkasnya untuk
sesi petang ini. Saya sangat terima kasih kepada Jonas sebab meluangkan masa dengan saya pada petang ini. Semoga hidup Jonas sentiasa dimudahkan dan diberkati selalu. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah selamat petang. Dan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada slot yang kedua ini berkenaan dengan apa yang saya mahu pertama sekali untuk concludekan, simpulkan apa yang telah dibentangkan ataupun telah disampaikan oleh saudara Jonas tadi, iaitu ia berkisar berkenaan dengan aspek moral dan juga tingkah laku. Seperti mana dalam agama Islam mementingkan perkara ini, seperti dalam agama Kristian juga mementingkan perkara sebegitu, bahkan yang Jonas sebutkan iaitu semua agama mengajar kepada aspek moral dan juga tingkah laku. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan maqasid syariah yang berada dalam video ini. Yang pertama sekali berkaitan dengan pertama dan untuk ayat Quran yang pertama seperti dalam surah An-Nisa ayat 36. Ini maksudnya dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia, ini Allah, dengan satu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan anak-anak miskin, dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat. Okay? Dan orang musafir yang terlantar hingga akhir ayat. Apa yang kita boleh kaitkan dengan maqasid syariah dalam ayat ini? Yang pertama sekali menjaga keturunan daripada bergaduh sama sendiri. Bahkan menguatkan ikatan kekeluargaan dalam menjaga apa? Hifzun nasal. Yang kedua, bahkan pemeliharaan nyawa supaya tidak bergaduh sesama ahli keluarga, yang ini akan menjadi pada hifzun an-nafs. Ini antara 5 maqasid syariah yang paling utama. Ayat Quran yang kedua yang dibentangkan atau disampaikan oleh saya sebelum pada sesi yang pertama, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 188, menyentuh berkenaan dan janganlah kamu mengambil, janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan hati kamu, yang ini memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan membuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Baik, untuk maqasid syariah yang kedua ini kita boleh kaitkan daripada hifzuddin, iaitu penjagaan agama. Jaga agama kerana apabila kita nak makan rasuah, maka ia akan memberi kesan kepada agama Islam dalam kata imej dan juga dalam pengamalan dan juga penghadapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, dan juga bila tertangkap maka akan memberi kesan kepada imej agama yang dianuti oleh seseorang Nabi Islam tersebut yang ditangkap. Selain itu, orang akan menyerang agama Islam dalam mengatakan bahawa kononnya Islam menyuruh kepada rasuah, sedangkan ia bukan suruhan agama, bahkan ia satu tegahan daripada Allah Azza wa Jal, dan ia diletakkan dalam dia bukan termasuk dalam perkara hudud, tapi termasukkan dalam perkara yang boleh dikenakan ta'zir, yang ini hukuman yang berlipat kali ganda oleh pemerintah. Manakala maqasid syariah yang ketiga, iaitu berdasarkan ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 92, dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja, hingga akhir ayat. Ayat ini kita kaitkan dengan maqasid syariah daripada hifzun nafs, iaitu jaga nyawa manusia kerana ia sangat bernilai untuk manusia yang lain, kerana setiap daripada kita ada manfaat kita sendiri. Anfa'un nas yanfa'un linnas. Hikmahnya adalah supaya masing-masing manusia dapat memberi hikmahnya supaya penjagaan jiwa ini dengan menjaga jiwa manusia, disebabkan setiap seorang itu memberikan manfaatnya tersendiri. Dengan kita menjaga hifzun nafas ini, maka diri yang kita jaga ataupun orang yang kita jaga itu, dirinya dapat dimanfaatkan untuk agama Islam, manfaat untuk masyarakat dan juga lain-lain. Yang ketiga, apa yang saya ingin katakan di sini berkenaan dakwah ataupun teknik dakwah, saya telah lakukan di dalam video sebentar tadi untuk menjadi seorang yang simple, informal dan juga moderate, dan juga saya cuba untuk tidak menggunakan istilah-istilah jargon, bahkan saya cuba menerangkan apa yang telah saya nyatakan dalam perbentangan ataupun sesi bersama dengan Jonas sebentar tadi. So, rasanya itu sahaja daripada saya. Sekian, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.